Warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Alhamdulillah. Selamat datang ke Sembang-Sembang SMB. Terima kasih diucapkan kepada tuan-tuan dan puan kerana sudi meluangkan masa untuk bersama dengan kami dalam program Sembang-Sembang SMB pada pagi Jumaat yang barakah ini. Saya Muhammad Zaki Haji Alwi, moderator anda, dan topik yang dibincangkan pada hari ini cukup menarik, iaitu berkaitan dengan wakaf SMB, pemberian berterusan untuk selamanya. Baiklah, sebelum saya serahkan kepada penceramah kita sedikit makluman berkaitan perjalanan program pada pagi ini. Yang pertamanya, sekiranya terdapat persoalan berkaitan topik yang dibincangkan, silalah hantar soalan tuan-puan di ruangan chat bagi yang berada di Zoom, dan jika anda berada di FB Live di ruangan komen, dan kami akan cuba menjawab soalan tuan-puan melalui chat, dan sekiranya masih ada masa, insyaAllah tuan terpilih akan dijawab oleh penceramah di akhir sesi nanti. Yang keduanya, tuan-puan juga layak untuk menerima e-sijil penyertaan pada penghujung sesi dengan melengkapkan sedikit maklumat dan maklumat yang diminta untuk QR code dan link yang akan diberikan nanti. Dan di akhir sesi, sambil-sambil penceramah kita akan membuat soalan-soalan spontan, kita akan adakan sesi pop quiz juga, di mana 3 soalan mudah akan dikemukakan di skrin. Dan untuk menyertai pop quiz ini, tuan-tuan perlulah menjawab dengan tepat dalam masa terpantas. Dan setiap pemenang akan menerima cenderahati dari ESNB, iaitu berupa voucher tambah nilai Touch and Go bernilai RM15 seorang melalui email yang didaftarkan. Baiklah, ini sedikit makluman berkaitan penceramah kita pada hari ini, iaitu Encik Muhammad Yusri Surip, mempunyai ijazah sarjana muda perniagaan dan pertempuran dari Victoria University di Wellington, New Zealand. Sebelum menyertai SMB pada tahun 2003, beliau telah berkhidmat lebih daripada 10 tahun dalam pelbagai institusi kewangan termasuk bank industri, Maybank, BSN Commercial Bank dan Afin Bank. Cukup pengalaman berkhidmat dengan syarikat ini telah memantapkan pengetahuan beliau tentang industri kewangan. Beliau juga adalah perancang kewangan syariah berdaftar dengan Majlis Perancangan Kewangan Malaysia MFPC dan perunding unit amanah berdaftar UTC dengan Persekutuan Pengurus Pelaburan Malaysia FIMM. Beliau menyertai SMB sebagai pengurus cawangan SMB Al-Star dan berkhidmat di situ selama 3 tahun sebelum ditukarkan di SMB Johor Bahru pada tahun 2006. Dan pada tahun 2008, beliau telah dilantik sebagai Ketua Jabatan Operasi Cawangan selama 6 tahun sebelum memegang jawatan sebagai Naib Presiden bagi Jabatan Pengurus Ejen dan Perhubungan Pelanggan pada Januari 2015. Kini, beliau dipinjamkan sebagai pegawai bertugas di SMB Wakalah Sdn Bhd, anak syarikat penuh milik amanah saham nasional Berhad. Itulah sedikit berkaitan dengan Cik Yusri. Assalamualaikum Cik Yusri. Waalaikumsalam Cik Zaki. Alhamdulillah, nampak sihat nampaknya Cik Yusri. Sihat. Okey Cik Yusri, pada pagi ini kita akan berkongsi dengan satu perkhidmatan terbaru daripada SMB, itu wakaf SMB, dan kita nak kongsikan dengan terma dan syaratnya dengan pelbagai persoalan yang akan ditanya oleh para pendengar kita ber-chat, dan kita serahkan kepada Cik Yusri, Naib Presiden SMB Wakalah Sdn Bhd. Silakan Cik Yusri. Baiklah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Cik Zaki di atas introduction yang diberikan sebentar tadi. Terima kasih juga kepada pihak ASNB kerana telah memberi peluang kepada saya mewakili syarikat baru ASNB, iaitu ASNB Wakalah Sdn Bhd, untuk membincangkan tajuk pada hari ini, iaitu Wakaf SNB, pemberian berterusan untuk selamanya. Okay. Jadi kita teruskan sajalah Cik Zaki ya. Okey, pada pagi ini saya akan cuba untuk cover 8 bilangan di sini berkenaan dengan pengenalan dan profil SNB Wakalah Sdn Bhd, konsep wakaf SNB, perbezaan di antara wakaf dan zakat, ciri-ciri produk wakaf SNB, borang dan dokumen yang diperlukan untuk urusan wakaf SNB, dan juga apakah dia saluran dan proses permohonan perkhidmatan wakaf SNB di portal, di aplikasi MySNB dan di pejabat cawangan SNB, dan juga apakah dia saluran perkhidmatan pelanggan untuk urusan wakaf SNB ni, dan akhir sekali ialah sesi untuk kita bersoal jawab.
Okey, sebagai pengenalan, SNB Wakalah adalah syarikat milik penuh SNB. Selama ini memang kita sangat orang kata tu selalu mendengar berkenaan PNB, ya, Pemodalan Nasional Berhad. Pemodalan Nasional Berhad dia mempunyai satu anak syarikat iaitu ASNB, Amanah Saham Nasional Berhad. Jadi ASNB Wakalah Nasional Berhad iaitu singkatannya AWSB adalah syarikat milik penuh SNB. Yang kita di Wakalah ni telah pun mendapat pelantikan daripada pihak MAWIP. MAWIP ialah Majlis Agama Islam Wilayah Persekutuan untuk bertindak sebagai mutawali untuk mengumpul, mengurus dan mentadbir wakaf unit amanah SNB. Jadi lepas ni saya akan ceritalah kenapa kita memerlukan mutawali. Jadi wakaf SNB dia adalah bersifat mu'abbad. Mu'abbad ni ialah kekal, di mana unit-unit yang telah berjaya diwakafkan dia tidak boleh dipulangkan semula, tidak boleh dibatalkan dan tidak boleh dibuat pindaan. Okay. Dan unit amanah SNB yang diwakafkan ni akan dipindah milik ke SNB Wakalah iaitu di akaun MAWIP. MAWIP sebagai pemegang amanah secara serta-merta. Dan pewakaf ataupun waris dan mana-mana pihak berkenaan tidak boleh lagi menuntut atau menggunakan unit-unit yang telah diwakafkan kerana tidak lagi menjadi milik pewakaf itulah. Okey, ini sebagai profil SNB Wakalah ni. Kami baru saja didaftarkan pada 25 Januari 2021 pada tahun ini, dan tahun keuangan kami ialah setiap 31 Disember, dan tanggungjawab syarikat ialah untuk memberi perkhidmatan wakaf SNB kepada pemegang unit SNB dan juga menguruskan projek wakaf dengan kerjasama MAWIP. Jadi jenis pelantikan SNB Wakalah oleh MAWIP ialah mutawali. Kenapa kita memerlukan mutawali? Mutawali ini ialah lesen yang dikeluarkan oleh Majlis Agama Islam Negeri lah untuk menyediakan khidmat wakaf ni. Jadi dari pihak kami di SNB Wakalah, kerjasama telah dibuat dan kami telah pun mendapat lesen daripada MAWIP. Jadi walaupun satu mungkin perkara yang perlu diingatkan kepada semua, walaupun kami mempunyai lesen daripada pihak MAWIP ataupun Majlis Agama Islam Wilayah Persekutuan, tetapi projek-projek yang akan dilaksanakan oleh SNB Wakalah ni, dia tidak hanya orang kata tu terjurus kepada projek-projek di wilayah persekutuan saja. Dia boleh juga merangkumi semua projek di seluruh negara. Jadi keperluan untuk kita mendapatkan lesen dan kita mendapat lesen mutawali ini untuk menjalankan khidmat wakaf, dan lesen itu dikeluarkan oleh MAWIP. Dan bilakah wakaf SNB dilancarkan? Pada 19 November 2021, tidak lama lagi, kita akan lancarkan secara rasmi wakaf SNB ini, tetapi perkhidmatan SNB wakaf ni telah pun dilaksanakan di semua cawangan SNB seluruh negara. Kita ada 32 pejabat cawangan SNB di seluruh negara. Kita telah memulakan perkhidmatan wakaf ni bermula pada 25 Oktober yang lepas. Ya. Pada 25 Oktober kita telah pun bermula di seluruh negara, dan pada 1 November yang lepas kita telah pun bermula di digital platform lah, iaitu di portal SNB dan juga aplikasi MySNB. Jadi pada 19 November semasa pelancaran rasmi semasa Minggu Saham Digital, kita akan lancarkan wakaf SNB lah sempena Minggu Saham Digital yang akan dijalankan pada 17 November sehinggalah pada 23 November 2021. Jadi jemputlah kepada semua peserta-peserta webinar pada hari ini untuk menyertai Minggu Saham Digital dan juga perasmian kita. Okey. Jadi ini adalah konsep wakaf ASNB itu sendirilah. Jadi saya akan mengambil masa sedikit di muka ini, di tajuk ini, supaya semua peserta, semua tuan-tuan dan perempuan dapat faham apakah dia konsep wakaf ASNB itu. Okey. Jadi saya laser pointer di sini. Okey, ini dari pihak ASNB.
untuk melayakkan pelabur untuk membuat wakaf SNB ni, dia terbuka kepada pelabur SNB sedia ada, iaitu akaun dewasa sahaja. Akaun dewasa sahaja yang berumur 18 tahun ke atas boleh memilih wakaf untuk sebahagian pelaburan yang ada di akaun unit amanah SNB yang berdaftar. Kita ada 16 unit amanah dan pelabur boleh memilih katalah satu atau lebih mana-mana akaun unit amanah yang ingin diwakafkan. Okey, unit amanah ialah unit amanah yang berharga tetap ataupun unit amanah berharga berubah. Harga tetap ni macam dana amanah saham Bumi Putra, amanah saham Bumi Putra 2. Jadi itu semua yang berharga tetaplah, maksudnya nilainya adalah RM1 dan juga dana harga berubah amanah saham nasional 2 itu mempunyai harga yang berubah-ubah. Okey. Jadi pelabur SNB pelabur sedia ada memindahkan dana wakaf kepada dana wakaf unit SNB, unit amanah ASNB. Maksudnya amount principal akan berkekalan di sini. Dan juga, okey, saya cerita, lebih baik saya cerita secara contohlah, senang untuk kita senang faham. Katalah pelabur ni, pelabur A ni lah, abang ni mempunyai jumlah ASB, katalah mempunyai 10,000 unit ASB di sini. Jadi dalam pada 10,000 yang dia ada, dia bercadang untuk mewakafkan RM1,000 ASB ataupun 1,000 unit ASB. Jadi 1,000 unit akan dipindahkan direct transfer kepada akaun Mawib. Mawib akan menjadi pemegang amanah dan Mawib akan menjadi pemegang amanah dan juga pelabur lah sekarang ni. Jadi 1,000 tadi, jadi yang tadi 10,000 akan tolak 1,000, baki tinggal 9,000 di sinilah, baki SB masih ada 9,000. 1,000 ni akan dipindahkan dan dimasukkan ke dalam akaun Mawib. Di Mawib sekarang ni telah pun ada 16 akaun ASNB juga, termasuk SB. 1,000 tadi akan masuk di akaun Mawib atas nama Mawib lah, tapi masih lagi akaun ASB. 1,000 ni akan kekal. Inilah yang dinamakan dana wakaf yang kekal tu. 1,000 ni tidak akan berubah, tidak akan berkurangan. Dia boleh bertambah apabila kita menambahkan dana wakaf tu lah. Okay? Jadi 1,000 ni, 1,000 seperti biasa, insya-Allah setiap tahun akan mendapat dividen ataupun bonus yang kompetitif lah, yang akan diberikan oleh pihak ASNB. Okey. Jadi setiap tahun, katalah untuk dana ASB tadi 1,000 dan pada setiap tahun 31 Disember ataupun 1 Januari pelabur akan mendapat dividen dan juga bonus lah untuk ASB. Katalah dividen yang diperolehi di dalam dana yang 1,000 tadi adalah katalah 5%, kita dapat RM50 untuk dana 1,000 tadi tu. Jadi RM50 inilah yang menjadi dana wakaf unit amanah yang untuk disalurkan kepada projek wakaf. Jadi RM50 ini akan ditolak sedikit yuran dan caj yang akan saya terangkan sebentar lagi, dan inilah yang akan dikumpulkan di dalam satu tabung untuk kegunaan projek. Jadi sekarang ni kita katalah tadi abang A ni dia telah sumbangkan 1,000 masuk dalam dana wakaf sebagai wakaf. 1,000 ni mendatangkan hasil dividen sebanyak RM50, dan RM50 setelah ditolak sedikit yuran dan caj ni yang akan dikumpulkan. Jadi abang RM50, saudari ni pula katalah mewakafkan lebih. Jadi dengan jumlah pelabur yang berjuta di sana, bayangkan pengumpulan dana ataupun dividen yang dapat dikumpulkan. Yang ini dikumpulkan dan inilah yang akan dijadikan tabung untuk projek wakaf. Okey. Dan projek wakaf ni akan diagihkan kepada ini target market kita lah, daripada projek kesihatan, pendidikan, pemberkasaan komuniti, misi bantuan kemanusiaan,
yang akan dilaksanakan. Okey. Tapi untuk pemilihan projek ni pula, pihak SNB ataupun pihak wakalah, kita tidak semena-mena, sewenang-wenangnya kita pergi memberi untuk projek wakaf. Proses untuk melayakkan untuk mendapat projek adalah dilaksanakan oleh satu jawatankuasa khas yang akan dilantik, sebenarnya telah pun dilantik, daripada pihak SNB wakalah sendiri, dari pihak pengurusan melalui lembaga pengarah SNB wakalah, wakil dari pihak MAUID sendiri, dan juga ahli badan bebas yang akan bertanggungjawab sebagai jawatankuasa untuk melihat proses sebelum kita melaksanakan projek wakaf. Okey. Jadi mungkin saya boleh ceritalah kalau katakanlah daripada pihak kita, daripada projek kesihatan, projek-projek kesihatan yang termasuk di dalam projek wakaf ni, kita boleh dapatkannya di brosur. Brosur ni telah pun ada di pejabat cawangan kita, di mana projek-projeknya akan dilaksanakan. Okey. Dari projek kesihatan, dia termasuk pembelian peralatan hospital untuk rawatan golongan yang memerlukan serta bantuan untuk pesakit kronik seperti kanser, jantung, buah pinggang dan selainnya. Untuk pendidikan pula, pendidikan seperti pembelian buku, peralatan pembelajaran untuk pelajar miskin, bantuan pendidikan kepada pusat pendidikan agama dan golongan-golongan lain yang memerlukan. Untuk pemberkasaan komuniti, dia termasuk keperluan umum untuk ubah suai, untuk membeli kelengkapan sekolah, rumah kebajikan, masjid, surau, pusat jagaan orang tua dan lain-lain. Bagi misi kemanusiaan pula, termasuk juga bantuan makanan bagi golongan yang sangat memerlukan di sekitar kawasan bencana. Okay. Ini adalah konsep wakaf SNB yang perlu dipahami oleh semua. Sebab apabila semua peserta kita faham mengenai konsep wakaf itu sendiri, amat mudah untuk kita faham di mana wakaf SNB ni, projek-projeknya di mana, konsep dia bagaimana. Jadi ini amat penting sekali untuk dipahami. Okey. Apakah dia perbezaan antara wakaf dan zakat? Okey, secara ringkasnya kita akan mengatakan bahawa wakaf ni, wakaf hukumnya adalah sunat bagi umat Islam, dan dia tidak mempunyai syarat khusus yang perlu dicapai untuk membolehkan seorang untuk berwakaf. Jadi memandai untuk melebihi keperluan diri sendiri dan tanggungan. Jadi individu yang bukan beragama Islam juga boleh berwakaf. Okey. Dan untuk zakat, zakat ni pula wajib bagi umat Islam. Dia memenuhi syarat zakat, dan sumbangan zakat ni penerimanya adalah spesifik kepada golongan-golongan yang telah ditetapkan. Okey. Okey, kita pergi kepada ciri-ciri produk. Okey. Tadi Encik Zaki ada bercerita pasal lepas ni POPKIS kan. Jadi saya di sini bagi hint lah. Jadi kalau kita peserta hari ini boleh concentrate dengan apakah dia ciri-ciri produk ni, bolehlah layak untuk menang hadiah POPKIS ni. Jangan marah Encik Zaki, saya bagi soalan bocor. Okey, yang pertama kelayakan. Jadi pemegang unit SNB ni Muslim dan juga bukan Muslim, tetapi mestilah dewasa. Dewasa maksudnya berumur 18 tahun dan ke atas. Apakah dia jumlah minima? Minimanya ialah RM1,000 bagi unit amanah ASNB harga tetap dan harga berubah-ubah. Iaitu harga silam lah, historical pricing. Historical pricing ni seperti amanah saham nasional, amanah saham 2 iaitu historical. Bagi unit amanah SNB harga berubah harga depan, forward pricing ialah RM1,000. Dan pemindahan unit di A dan B ni, dia akan dikreditkan ke akaun MAUID di SNB wakalah setelah nilai aset bersih diperolehi. Okey. Yang ketiga, jadi unit-unit amanah mana yang dibenarkan untuk wakaf SNB? Jadi semua unit amanah SNB, harga tetap dan juga harga berubah, historical price dan juga harga berubah lah. Kita ada 16 sekarang ni, tapi ada satu unit amanah ASNB imbang satu ni, buat masa ni bukan setakat tahun ni lah, maksudnya kita boleh bermula untuk membuat wakaf
pada 1 Disember tidak lama lagi dia akan masuk dalam unit amanah yang boleh diwakafkan lah. Jadi maksudnya buat masa sekarang ni masih lagi 15 unit amanah SNB, dan bermula pada 1 Disember dengan adanya SNB imbang 1, semua unit amanah SNB 16 unit boleh diwakafkan. Okey. Okey, ini yang saya bercerita pasal charge tadilah. Pada permulaannya tu memang tiada charge lah yang dikenakan ke atas pemegang unit semasa melanggan perkhidmatan. Maksudnya apabila kita nak melanggan, seperti contoh yang saya beritahu tadi, RM1,000 ASB yang telah diwakafkan, tidak ada 1 sen pun yang kita akan tolak sebagai yuran atau charge. Okey, jadi yang itulah dana modal yang akan dikekalkan selama-lamanya. Okey, bila kita kata kekal selama-lamanya tu selama mana ni? 10 tahun ke, 20 tahun ke, 30 tahun ke? InsyaAllah kita kata hingga ke akhir dunia ni lah. InsyaAllah akan sentiasa berkekalan. Okey. Tapi kenapa pula, bagaimana pula dengan yuran-yuran yang dinyatakan? Okey, yuran-yuran yang 3 ni ada ni ialah yuran yang ditolak daripada dividen. Jadi maksudnya untuk modal dan juga pokok tadi tidak ada charge, tidak ada yuran, tetapi kita akan tolak sedikit untuk yuran pentadbiran, mutawali dan yuran perkhidmatan. Yang ini pentadbiran ialah 6.5% daripada dividen. Okey, jadi katalah dividen yang kita dapatkan daripada seorang pelabur ialah RM100 katalah dividen yang kita dapat. Jadi RM6.5 lah yang akan ditolak sebagai yuran pentadbiran. Untuk mutawali ini ialah yuran yang dikenakan untuk membayar lesen kepada mawib lah. Jadi yang ini kita akan tolak RM5 lagi daripada RM100 yang kita dapat tadilah sebagai dividen. Dan juga kepada setiap tahun sekali je kita akan tolak yuran perkhidmatan RM15 ni sebanyak RM15 seorang pewakaf. Maksudnya katalah dia mempunyai dana wakaf semualah 15 dana wakaf ni, dana ASNB ni dijadikan wakaf, tetapi hanya satu je, sekali je, RM15 saja yang kita akan tolak sebagai yuran perkhidmatan. Itu berkenaan yuran dan charge lah. Jadi maksudnya saya nak tekankan balik, untuk yuran ataupun untuk modal yang diletakkan, yang tidak akan berubah, dia tidak ada charge atau yuran yang dikenakan. Jadi yang kita kenakan yuran ni hanyalah dividen yang kita dapat tu, dia akan mengurangkan dana wakaf untuk pengagihan projek lah. Okey, yang ini yang akan dikekalkan. Okey, untuk unit amanah yang nak dibuat wakaf ni, kita hanya membenarkan unit amanah yang berstatus tunai. Maksudnya jika pelabur-pelabur kita dia mempunyai pinjaman daripada bank untuk membuat pinjaman SB contohnya. Jadi unit yang bercagar ni tidak boleh diwakafkan. Unit-unit yang diblok untuk hibah amanah dan juga pengisytiharan amanah juga tidak dibenarkan. Jadi untuk siapa yang telah pun mempunyai hibah amanah, contohnya kita dah tag, kita blok RM1,000 kan, RM1,000. Jadi yang RM1,000 tu tidak ataupun 1,000 unit ni tidak boleh diwakafkan. Okay? Dan juga ada satu lagi ialah unit yang kita keluarkan untuk daripada akaun KWSP. Jadi akaun yang dikeluarkan daripada KWSP pun tidak boleh diwakafkan. Tapi untuk yang status tunai, semua unit boleh diwakafkan. Okey. Yang keenam ni, yang ini memang amat menarik lah. Insentif pelepasan cukai pendapatan untuk pewakaf bagi urusan wakaf. Jadi yang ini saya akan tunjukkan contohnya sebentar lagi. Dia punya penyata yang daripada pihak LHDN. Jumlah wakaf transfer ataupun pindahan unit dari unit amanah SNB anda setahun terhad kepada 10% ke atas pendapatan aggregate individu. Macam mana kita nak dapat pendapatan aggregate individu? Okey, saya rasa sekejap lagi saya share lah senang. Okey. Okey, saya rasa semua dapat lihat. Jadi ini borang BE tahunan contohnya daripada 2021 ni lah. Okey.
Yang ini borang daripada LHDN. Kita pun baru dapat kelulusan daripada pihak LHDN untuk membenarkan rebate cukai inilah. Okey. Ini apabila di manakah dia pendapatan aggregate ni? Okey. Pendapatan berkanun penggajian untuk kes ni ialah 100,000 dan apabila ditambah semua, ada katalah dia penggajian ni termasuk kata tu dia dapat penggajian tahunan, dia dapat bonus dan dia ada sewa rumah dia masuk sini contohnya, ada royalty, annuity dicampurkan. Jadi yang ini dia berjumlah 100,000. Okey. Dan ini jumlahnya lah 100,000. Dan apabila ditolak dengan derma, hadiah, sumbangan yang diluluskan, katalah dia membuat wakaf sebanyak 5,000. Jadi jumlah yang dia akan dikira untuk aggregate akan menjadi 95,000. Jadi maksudnya cukai akan dikira dari 95,000 dan bukannya 100,000. Jadi maksudnya dengan membuat wakaf sebanyak 5,000, dia telah mengurangkan pendapatan aggregate untuk dicukai sebanyak 5,000 dan dia menjadi 90,000. 95,000. Jadi dengan secara orang kata langsung, bukannya secara tak langsung lagi. Secara langsungnya pelabur-pelabur kita yang buat wakaf telah pun menyumbangkan orang kata tu bukan sahaja untuk kegunaan negara melalui cukai, tetapi juga membuat sumbangan kepada pendapatan akhirat kita insya-Allah untuk di sini. Jadi jadi katalah saya pergi di sini juga. Okey. Di mana nanti diletakkan jelas di kolom ni, hadiah wang tunai 5,000. Tetapi limit dia hanyalah 10%. Total dia ni, total semua sekali ni 5%. Katalah pelabur kita dia mempunyai pendapatan sebanyak 100,000. 100,000. Jadi katalah dia melabur atau membuat wakaf sebanyak 20,000, iaitu 20% daripada jumlah pendapatan. Jumlah yang layak untuk mendapat pelepasan hanyalah 10,000 saja. Dan bukan 20,000 sebab dia punya syarat, LHDN menetapkan syarat hanya kepada 10% daripada pendapatan aggregate. Jadi ini amat menarik sekali sebab kita dapat mengurangkan cukai. Okey. Jadi ini saya share juga borang dia. Okey. Ini memang borang ini perlu dilengkapkan oleh pemegang unit SNB sebelum pendaftaran wakaf SNB di cawangan SNB lah. Okey. Ini kalau pergi orang kata pergi ke pejabat cawangan, memang perlu mengisi borang ni dululah. Tetapi yang baiknya kalau katalah kita punya peserta hari ini buat melalui digital platform, tidak perlu borang untuk diisi, just kita gunakan tata cara dia, langkah demi langkah memang boleh buat, senang saja proses. Okay. Ini borang page yang kedua, dia menerangkan juga konsep wakaf tu apa dan juga terma-terma syarat yang ada lah. Okey. Untuk melayakkan kita orang kata tu claim daripada pihak LHDN income tax, kita memerlukan resit wakaf SNB. Jadi amat penting di sini sebabnya pihak LHDN dia memerlukan nombor resit ni. Jadi ini perlu ada. Sebab resit ni jika tak ada tidak boleh untuk kita claim daripada pihak LHDN. Yang ini dapat masa bila? Setiap kali pewakaf membuat transaksi wakaf SNB, kita akan dapat secara terus resit ni. Resit ni akan dihantar secara terus kepada email kita lah. Jadi bila kita register di wakaf ni, kita perlu ada email dan email ni lah yang akan kita gunakan untuk menghantar resit SNB, resit wakaf SNB ni. Ini saya dah cerita tadi. Okey, kita buat simulasi sikit lah mengenai wakaf transfer, pindahan unit daripada unit amanah SNB ke wakaf SNB. Okey. Contoh yang pertama, seperti saya cakap tadi, contoh pertama katalah Encik Ahmad,
dia mempunyai baki awal 100,000. Jadi bila dia tolak wakaf transfer ataupun pindahan wakaf ni 1,000 sebanyak RM1 tadi, yang ini ialah RM1,000 jumlah pindahan, baki akhirnya ialah RM99,000. Jadi layaklah untuk membuat membuat wakaf sebab minimum dia 1,000 dia telah pun layak. Tapi mungkin saya tak nak orang kata membuat peserta kita confused, tapi untuk menerangkan secara ringkasnya, dengan membuat pindahan unit sebanyak 1,000 ni, dia tidak boleh menambahkan lagi unit boleh beli di dalam ASB. Jadi dia akan kekal menjadi masih lagi 100,000 unit di sinilah sebabnya baki awal 100,000 unit. Unit boleh dibeli ialah RM100,000 juga sebabnya 100 campur 100 ialah 200,000. Jadi dia akan kekal menjadi 100,000 walaupun kita membuat wakaf 1,000. Jadi yang ini mungkin jika tidak jelas penerangan saya ni, mungkin boleh bertanya di chat ataupun juga di pejabat cawangan kita lah. Okey. Sebelum saya lupa, kita juga membuka kolom chat di mana rakan sekerja saya di Wakalah juga akan menjawab pertanyaan secara langsung dari pendengar-pendengar ataupun dari peserta webinar ini supaya dapat penjelasan yang jelas lah. Dan mungkin jika tak muat untuk di chat ni, insya-Allah lepas ni saya cuba untuk terangkan secara live lah. Okey. Yang ini untuk pelabur 2. Pelabur 2 ni dia historical price yang saya cakap tadi, historical price ASN baki awal ada 250,500 unit. Apabila dia tolak wakaf transfer iaitu pindahan untuk wakaf SNB sebanyak 2,500 unit dengan harga yang ada, katalah contohnya harganya 0.4865, kita kalikan dengan 2,500 unit yang akan diwakafkan, RM dia menjadi 1,216.25. Jadi yang ini telah layak sebabnya untuk historical price dia mesti melebihi RM1,000 di sini apabila telah ditolak. Unit tu telah dijadikan ringgit, dia menjadi 1,200, dia menjadi layak. Dan untuk pelabur ketiga, Encik Lim ni, yang ini is forward price. Forward price is dia tidak mendapat harga pada hari yang sama. Dia mempunyai harga setelah T campur 2, lepas tu baru kita dapat harga. Dan untuk harga forward price ni, kita ada 3 dana untuk di forward price. Baki awalnya ada 50,000, dia tolak wakaf transfer 1,000 unit. Jadi apabila telah mendapat harga, ringgit menjadi 987.50. Jadi yang ini, untuk forward price, dia bukannya RM1,000, dia 1,000 unit. Jadi inilah dia hasilnya, walaupun jumlahnya ialah 987.50 sen, tapi dia layak untuk diwakafkan. Okey. Yang ini penyata wakaf tahunan lah, wakaf tahunan. Okey, yang ini penyata yang akan kita hantar setiap tahun. Setiap tahun pelabur atau pewakaf akan mendapat penyata wakaf untuk menyatakan pada tahun tu berapakah jumlah yang diwakafkan, apa unit yang diwakafkan, berapa banyak yang unit terkumpul, berapa pengagihan pendapatan yang dapat, berapa bonus dia, berapa jumlah pendapatan. Jadi yang inilah dia jumlah yang diwakafkan, dividen yang diwakafkan. Okay. Okay, jadi yang ini bila kita jumlahkan pengagihan yang terkumpul ni, dividen adalah 7,500, tapi kita tolak tadi yuran pentadbiran 487 dan yuran mutawali 5% 375 dan jumlah pengagihan terkumpul ialah 6,637.50 dan dia akan ditolak sebanyak RM15 lagi untuk annual fee lah, yang apa ni setiap tahun tu. Okey, yang ini perkhidmatan wakaf SNB melalui portal. Apa kata semua peserta-peserta kita, cuba kita buat secara live lah kalau boleh. Cuba pergi ke portal asnb.com.my. Sama-sama kita buat. Senang je prosesnya.
Okey. Katalah kita pergi, ini cara nak buat di portal lah. Okey, yang ini kita akan dapat screen di portal. Jadi kita masukkan ID kita. Kalau masih belum lagi mendaftar di MySMB, daftarkan dulu. Proses pendaftaran pun memang amat mudah. Kita pergi ke MySMB, dia akan terangkan cara-cara untuk kita mendaftar MySMB. Tadi pun ada video pada permulaan bagaimana untuk kita mendaftar MySMB. Okey, katalah kita dah daftar, kita pergi macam biasa, kita masukkan ID kita, lepas tu kita klik inikah dia fasa keselamatan, kita masukkan kata laluan dan kita klik pada sini, wakaf. Jadi kita di sini akan ada wakaf di sini. Okey, bila kita klik aja wakaf, dia dah terus kepada muka page kepada wakaf. Senang je. BM bahasa Malaysia ataupun English, kita nak bahasa Inggeris lah. Jadi ini di bahasa Malaysia ni, kita klik kepada pemohon wakaf baru. Bila kita klik pemohon wakaf baru, kita pilih unit amanah apa. Di sini ada drop list di sini. Katalah ini amanah Samin Putra, berapa amount dia, 2599 dalam jumlah ni. Okey, yang ini kita masukkan maklumat notis penerima jika perlu. Kenapa kita perlu masukkan maklumat notis penerima ni? Sebabnya apabila kita membeli pilihan, kita tak nak letak notis penerima pun boleh. Siapakah dia notis penerima? Notis penerima boleh jadi waris kita ataupun adik-beradik kita ke, even kawan kita ke. Sebab apa? Dia cuma menerima notis apabila kita telah meninggal dunia. Maksudnya, apabila kita sebagai pewakaf telah pun meninggal dunia, penyata tahunan yang saya nyatakan sebentar tadi akan dihantar kepada penerima notis. Jadi apabila penerima notis ni dia menerima notis, menerima penyata, bayangkan arwah telah pun meninggal dunia. Jadi apabila dia telah meninggal dunia, apabila penerima notis tu dapat aja penyata, dia akan terus tengok, oh rupanya arwah ada membuat wakaf. Pada masa yang sama, dia akan cakap, kenapa saya masih belum buat lagi kan? Jadi dia juga sebagai penggalak kepada penerima notis tu untuk membuat wakaf selanjutnya. Tapi kalau katalah pewakaf ni kata, saya membuat wakaf ni sebagai amal jariah dan saya tidak mahu siapa-siapa pun tahu berkenaan wakaf. Boleh? Tinggalkan tidak ada penerima lah. Jadi ni kalau dia kata tak perlu ada penerima, terus skip lah. Okey, yang ini apabila tag, number, ini pengisytiharan PEP. PEP ni ialah political exposed person lah. Ini kalau katalah kita ada mempunyai hubungan, ada adik-beradik kita ataupun kita bekerja dengan ahli politik, yang ini memang kita akan declare sebagai ya lah. Kalau tidak, kita klik tidak dan kita klik seterusnya. Senang je prosesnya. Okey, yang ini untuk pengesahan transaksi, kita akan buat pilihan sama ada push notification ataupun secure tag. Kalau kita klik secure tag, kita kena masukkan nombor tag dan kita sahkan. Dan selesai. Berjaya dah. Senang je proses je. Step by step ikut, terus buat. Terus dapat. Bila kita kata cetak, kita boleh cetak. Dan kita tutup kalau kita kata done with the transaction. Bila done aja, yang ini okey, cetak, kita akan cetak di printer kita lah. Okey. Apabila kita done ni, dia akan terus, kita akan dapat email penyata yang tadi yang kita dapat untuk receipt yang boleh diguna pakai untuk claim LHDN tu. Okey, ini untuk apps. Untuk apps pun senang. Ini kalau yang tadi portal di komputer kita, yang ini is aplikasi MySMB. Yang ini pun tadi ada proses untuk kita register kan. Okey. Yang ini slide saya is in English, tapi boleh pilih juga, boleh pilih in Malay, tak ada masalah. Ini apps ataupun melalui handphone lah. Okey. Okey, ini ialah frasa secure phrase ni. Kalau betul kita tekanlah. Okay. Ya, ini kita kena masukkan kata laluan. Senang. Bila kita dah masuk, terus keluar.
first ataupun yang pertama perkhidmatan yang kita gunakan di aplikasi ni ialah wakaf. Kita klik aja wakaf. Klik aja wakaf. Terus pergi di sini, new wakaf. Jadi orang ni sebelum ni dia dah ada pun transfer ataupun buat wakaf sebelum ni. Yang ini is additional bagi dia. Ni berapa banyak dia pilih Amanah Saham Putra 2 dan jumlah yang dinyatakan ialah 2050, memang layak untuk dibeli. Yang ini kita edit kalau kita perlu penerima notis macam saya cakap tadi. Kita nak nyatakan penerima notis tu ataupun tidak bergantung kepada diri kita sendiri. Jadi bila kita dah baca syarat-syarat ni, kita klik term and condition dan kita tekan hutang. Yang ini macam tadi, are you a political exposed person? Ya atau tidak, bergantung kepada pengisytiharan kita lah. Dan transaksi wakaf, kita scroll. Okey, yang ini tandakan, kita confirm. Kita confirm. Yang ini is penyata akad je lah. Okey, kita nak verify ke mana, push atau tag. Bila tag, dia akan minta request tag pula. Pergi ke handphone number, kita isikan nombor tag, tekan dan ESB 2. Mudah kan? Bila dapat ni, kita tekan, kita akan dapat receipt. Receipt ni akan dihantar ke email. Email tu yang kita dah register tadi lah. Okey, bila kita nak dapat, dia akan bagi syarat-syarat pula sebab kita tak mahu orang yang tidak sepatutnya untuk membuka dokumen. Jadi dia ada password lah cara dia untuk buka. Dia akan terangkan. Okay. Yang ini ialah receipt yang saya telah terangkan tadi. Yang ini kalau di, next ialah di pejabat cawangan. Tapi untuk pejabat cawangan saya tak terangkan secara detail lah. Yang ini sebab kepada semua peserta hari ini, senang je pergi ke pejabat cawangan kita. Kita ada 32 pejabat cawangan. Kita pergi ke pejabat cawangan, kita kata kita nak buat wakaf, sama ada kita download dulu, kita muat turun dulu sebelum kita pergi, kita isikan, ataupun kita katalah tak ada masa, kita terus pergi ke pejabat cawangan, kita kata kita nak buat wakaf, kita isikan borang ni, tenang saja, satu page saja pun, sebab page yang kedua ni belakang borang tu cuma konsep dia dan juga terma. Jadi selepas daripada serahan application form tadi, yang ini ialah slip printing ataupun yang kita akan gunakan transaksi itu di counter. Okey. Yang ini selepas daripada dapat, telah berjaya, kita akan mendapat SMS. SMS itu mengatakan terima kasih kerana menyertai wakaf. Permohonan wakaf anda telah berjaya. Semoga sumbangan anda memberi manfaat kepada semua. Okey, kita dah hampir di penghujung. Okey. Ini adalah saluran perkhidmatan pelanggan untuk urusan wakaf SNB. Okey, kita ada dua saluran bila kita ada masalah, contohnya berkenaan wakaf ni. Kita ada di snbcare@pnb.com.my, yang ini di customer service kita, dan juga boleh hubungi di 0377308899 di SNB Contact Center. Jadi insya-Allah segala pertanyaan akan dijawab. Okey, jadi sebagai rumusan saya telah bercakap dari tadi berkenaan profil, konsep wakaf tu macam mana, perbezaan wakaf dan zakat, ciri-ciri produk, borang dia yang mana, saluran, proses permohonan di mana, saluran perkhidmatan pelanggan macam mana. Okey. Jadi yang ini berkenaan dengan sesi soal jawab. Saya rasa banyak juga pertanyaan yang kita dapat daripada semua pendengar-pendengar dan juga peserta webinar pada hari ini. Alhamdulillah, depan saya ni ramai juga yang mengikuti webinar ni secara langsung. Ini 115 yang ada. Okey. Sekarang ni
Dah pun 10.45 minit saya telah bercakap. Okey. Cik Zaki, boleh saya serahkan kembali kepada Cik Zaki? Boleh Cik Yus, boleh. Okey. Jelas okey. tak Cik Zaki? Alhamdulillah, nampaknya cukup jelas pada pagi ini berkaitan dengan wakaf. Okey, kita rehat sebentar Cik Yus. Kita rehatkan Cik Boleh. Yus untuk go through kita punya chat kat situ. Kalau boleh Cik Yus pick up dan kita akan jawab masa sesi Q&A nanti. Okey, sama-sama kita lihat chat. Nampaknya banyak soalan-soalan yang dikemukakan oleh peserta-peserta kita. Saya akan kongsikan. Alright. Okey, Cik Yus. Ya. Ya, saya. Alright, kita akan bacakan soalan yang pertama yang datangnya daripada para peserta kita. Alright, datang daripada Muhammad Hamizul. Hamid kata okey, perkara untuk unit meninggal waris penerima penyata meninggal. So siapa pula yang akan menerima penyata kemudian? Siapa pula boleh ganti? Ni pelabur unit meninggal lah ni. Ya. Dia tahu waris penerima penyata meninggal. So siapa pula yang akan menerima penyata kemudian? Siapa pula boleh ganti? Boleh ganti ke? Silakan Cik Yus. Okey, untuk makluman Cik Amizul, dia untuk penerima notis ni, dia hanya boleh dibuat apabila pewakaf kita masih hidup. Maksudnya apabila pewakaf masih hidup, jadi dia akan nyatakanlah siapa dia penerima notis dia. Dan pada masa dia hidup tu dia boleh menukarkan pada masa bila-bila masa lah. Tetapi apabila katalah penerima notis tu telah meninggal dunia, tetapi pewakaf tu masih hidup, dan tak ada masalah lah untuk dia bertukar penerima notis. Tetapi apabila pewakaf pun telah meninggal dunia, penerima notis pun telah meninggal dunia, jadi kedua-duanya telah meninggal dunia, jadi dah tidak ada lagi siapalah yang boleh menerima notis tu. Jadi dia walaupun penerima notis ataupun penyata tu tidak sampai kepada yang lain, tetapi insya-Allah pahala ataupun orang kata tu niat untuk berwakaf tu memang insya-Allah berterusan lah. Boleh tak? Okey, boleh. Okey, itulah jawapan daripada Cik Yus untuk saudara Muhammad. Kita sukan soalan daripada bagaimana? Pertanyaan ni, bagaimana pelabur boleh menyimak urus niaga wakaf dan mengemas kini maklumat berkaitan wakaf yang telah dilaksanakan. Silakan Cik Yus. Okey, pada setiap tahun kita akan menghantar dua penyata lah. Maksudnya satu is penyata akaun. Penyata akaun ni ialah perjalanan berapa banyak wakalah ataupun SMB Wakalah Sdn Bhd, berapa banyak akaun status dia, berapa penerimaan, berapa expenses yang kita, perbelanjaan yang kita gunakan. Jadi itu berkenaan dengan kewangan SMB Wakalah sebagai syarikat lah. Tetapi untuk pelabur mungkin yang dia perlukan ialah penyata di mana projek-projek wakaf tu akan dibuat. Contohnya bagi dia nak tahu berapa banyak yang dia buat tu dikumpulkan, di manakah projek yang akan kita orang kata tu salurkan kepada projek-projek wakaf, dan berapa banyak yang akan dibuat. Yang itu kita akan secara telus secara telus dan juga teliti, kita akan orang kata tu transparent untuk terangkan di dalam penyata tu sendiri. Okey, katalah kita dapat dividen sejuta lah contohnya. Daripada sejuta yang kita nak buat projek tu, berapa banyak yang akan pergi ke kesihatan, yang saya cakap tadi kan ada 4 kan. Kesihatan, jadi pendidikan, pemerkasaan komuniti dan juga misi kemanusiaan. Jadi yang itu kita akan jelaskan secara lengkaplah di dalam penyata itu sendiri. Okey, Cik Yus. Ada masih lagi pertanyaan yang berkaitan dengan Izzati bertanya Izzati menyatakan kalau pemilik unit amanah tu meninggal dunia, waris yang perlu tuntut unit amanah tu boleh ke wakafkan untuk unit amanah milik si mati tu? Soalannya. Ini soalan yang sangat menarik jugalah. Menarik, saya rasa. Sebab bila kita faham apabila pewakaf tu dia telah meninggal dunia dan dia telah buat wakaf, dia macam straightforward lah. Maksudnya wakaf tu memang ada.
Tetapi katalah seseorang pemegang unit kita, dia telah pun meninggal dunia. Tetapi dia tak sempat pun membuat wakaf. Macam mana caranya pula untuk waris membuat wakaf ni? Jadi memang kalau buat masa sekarang ni, apa yang kita telah orang kata tu menjalani proses masa kita buat pendaftaran semua sekali tu, memang tidak boleh lagi lah, sebab apabila unit ini telah pun pemegang unit kita telah meninggal dunia, harta dia telah menjadi harta simati lah, maksudnya proses tuntutan kematian dia akan bermula. Jadi kita tidak boleh mengeluarkan unit tu pula untuk tujuan wakaf. Tetapi apabila waris yang menerima tu, katalah dia tahu, oh rupanya dia ada bahagian dia kan, maksudnya pewaris akan mendapat bahagian dia sendiri. Katalah daripada bahagian itu, dia kata memang tujuan si mati arwah memang berniat untuk buat wakaf, maksudnya kita nasihatkan juga untuk pewaris yang menerima tu membuat waris atas nama dia. Maksudnya dia membuat wakaf juga, tetapi sebelum dia membuat wakaf SNB tu, kita kan kena buat akad kan, akad ni niat di hati. Jadi dia berniat, saya membuat wakaf SNB ni bukan saja untuk diri saya sendiri, tetapi juga kepada arwah yang telah meninggal dunia. Jadi yalah, dia tidak mesti orang kata tu stated secara formal, informal pun boleh, sebab niat tu yalah, kita punya urusan kita. Apabila kita berniat, insya-Allah niat kita tu insya-Allah akan sampai jugalah kan. Okey, tu jawapan aja. Jawablah. Yes. Okey, ada lagi tarik ni. Adakah pelabur boleh mengeluarkan atau menarik balik unit yang telah diwakafkan? Itu yang dari awal lagi saya cuba nak terangkan, ialah konsep wakaf mu'abbad, iaitu wakaf kekal, di mana apabila seorang pewakaf tu dia telah membuat wakaf, tidak boleh ditarik balik. Maksudnya sebelum dia membuat wakaf tu, dia kena membuat keputusan, betul tak dia ni memang orang kata tu bercadang untuk membuat wakaf atau tidak. Katalah pagi tiba-tiba dia pergi ke pejabat SNB, dia datang, dia kata okey saya nak buat wakaf 10,000. Jadi pagi ni dia dah buat, dah pun berjalan, dah dilaksanakan, wakaf tu telah pun ditransfer ke akaun Mawib, dan tiba-tiba dia balik rumah, contohnya balik rumah kan, dia balik rumah tiba-tibanya dia bercerita, berubah pikiran lah. Berubah pula, isteri kata, abang pergi mana? Saya pergi pejabat SNB, buat apa? Buat wakaf, berapa banyak? 10,000. Kenapa banyak sangat pula 10,000? 1,000 cukup lah. Pergi balik pejabat SNB nak cancel, dia pun pergi balik ke pejabat SNB, berjumpa, mengatakan, cik saya dah tak jadilah nak buat 10,000, saya nak buat 1,000 je. Tidak boleh. Maksudnya amount yang telah ditolak menjadi wakaf tu telah pun ditukarkan, telah pun ditransfer, dipindahkan kepada Mawib, dan tidak boleh dibalikkan, tidak boleh reverse pun transaction tu. Jadi memang tidak boleh. Jadi tidak boleh, itulah maksudnya ialah contoh macam kita kata, ialah secara ayat mudahnya tidak boleh buruk siku lah. Kan? Maksudnya bila kita dah bersedekah ni, adakah kita jumpa balik kepada orang yang kita sedekah, cik kita salah sedekah lah cik, tak boleh. Maksudnya kita apabila kita nak buat, kita kena betul-betul dah tetap yakin dan jumlah dia, dan apabila kita telah buat, tidak boleh ditarik balik ataupun tidak boleh di-cancelkan semua. Tak boleh. Alright, kita pergi kepada Facebook. Kalau ASB pelabur sudah ada hibah amanah, boleh ke buat wakaf juga Cik Yus? Seperti saya cakap tadi itulah, maksudnya katalah sekarang ni pelabur kita dah ada pun hibah amanah. Dia memang orang kata kita ni wakaf SNB ni pelengkap untuk instrumen pengurusan harta Islam jugalah kan. Jadi kita dah ada hibah amanah, kita ada persediaan amanah. Untuk hibah amanah, jumlah yang kita log ataupun yang kita orang kata tu buat tagging dia ialah sebanyak 1,000 unit atau RM1,000 lah. Jadi mana-mana jumlah yang lebih daripada RM1,000 tu boleh diwakafkan. Sebabnya wakaf ataupun hibah amanah, kita menghibahkan peratus. Betul tak?
Sebab Betul. peratus tu yang kita bagi kepada waris kita. Contohnya Betul. waris A 10%, waris Yeah. B 10%, semua sekali. Katalah dah jadi 100%. Jadi apabila kita buat wakaf pula, wakaf dah tentu ada unit dan juga RM. Jadi kita dah keluarkan. Yang kita tak boleh keluarkan ialah amount, jumlah yang kita RM1,000 minimum tu. Yang itu memang tak boleh. Tetapi lebih pada itu boleh diwakafkan. Tidak ada masalah. Right, itu ada soalan yang dikemukakan oleh Kembara Dunia. Wah, itu dia. Alright, Cik Yus, ada soalan seterusnya. Siapakah yang bertanggungjawab menentukan pemilihan projek wakaf ni? Silakan Cik Yus. Ini soalan yang menarik juga. Saya terangkan juga tadi. Sebab, yalah, ramai juga yang beranggapan salah apabila kita kata kita berurusan dengan pihak Majlis Agama Islam Wilayah Persekutuan. Yang ingat, projek itu hanya untuk wilayah persekutuan. Tidak. Projek itu adalah untuk projek semua di mana-mana sahaja. Tetapi untuk menentukan projek ni, pihak kita pun tidak sewenang-wenangnya lah. Kita dapat je application, kita terus buat projek. Tidak. Projek ni akan diuruskan ataupun didapat kebenarannya melalui jawatan kuasa bersama di antara pihak wakalah itu sendiri, pihak mawib dan juga ahli panel bebas. Kita ada panel daripada lembaga pengarah ASNB wakalah sendiri, kita ada wakil daripada pihak mawib, kita ada wakil daripada panel bebas. Jadi panel ni akan bermesyuarat untuk menentukan projek mana yang kita akan buat. Jadi mungkin ada juga yang kata macam mana pula projek ni nak dibuat kalau proses permohonan dia macam mana. Jadi yang ini projek yang akan dilaksana ni kita memerlukan permohonan juga daripada pihak-pihak. Contohnya kita ada 3 kategori lah untuk siapa yang boleh memohon untuk projek wakaf ni. Yang pertama daripada pihak NGO tu sendiri, badan-badan berkecuali bebas. Kedua ialah daripada Majlis Agama Islam Negeri dan juga daripada pihak IPTA. Kan dalam IPTA pun ada juga permohonan. Jadi proses ni pun mereka perlu melalui proses daripada pihak kita lah. Kita sangat transparent, sangat orang kata menitik beratkan compliance, due diligence proses kita amat teliti. Jadi maksudnya bukan semua orang yang akan layak untuk membuat projek ni, tetapi apabila layak pun kita akan melalui proses kelulusan daripada pihak jawatankuasa ni pula. Maksudnya proses dia ni insya-Allah kita akan orang kata tertelus dan juga projek yang memang bermanfaat kepada semualah. Okey, itu dia jawapan Majlis berkaitan dengan projek. Dan soalan daripada rakan kita, dalam setahun Cik Yus, berapakah had transaksi bagi setiap sumbangan wakaf? Oh, yang ini tak ada hadnya Cik Zaki. Hari ni katalah pagi ni macam saya cakap tadi, pagi ni kita 1,000, tidur tengah hari tak cukup lah. Kita tambah lagi 1,000, besoknya pun lagi, so boleh, tak ada masalah. Dia tidak ada maksimum had, cuma setiap kali kita nak buat wakaf tu, minimumnya sama ada RM1,000 ataupun 1,000 unit, bergantung kepada unit amanah apa. Okey. Right. Soalan daripada rakan kita from Amir, dengarhati.com kata dia. Okey. Projek wakaf di Malaysia sahaja ke atau di luar negara juga Cik Yus? Buat masa ni memang kita punya penekanan ialah projek wakaf di Malaysia. Masih lagi di Malaysia sebab kita pun baru bermula, tapi insya-Allah kita tengok selepas daripada projek tu kita dah laksanakan, insya-Allah kalau keperluan kepada luar negara juga kita akan consider. Cumanya walaupun projek tu di luar negara, pemohon mestilah yang saya cakap tadi 3 tu, NGO tu mesti NGO yang berdaftar di dalam negara lah. Maksudnya katalah NGO tu katalah daripada Kemboja kan. Tapi tak boleh sebab dia kena melalui NGO Malaysia untuk memohon projek tu. Tambahan sikit daripada Khalil Azhar. Masih tiada ke secara potongan bulanan Cik Yus? Okey, buat masa ni memang kita baru bermula pada 25 Oktober. Orang kata tu masih lagi bayi lah kita punya projek ni kan. Step by step insya-Allah kita akan consider. Kita akan mencari apa lagi peluang-peluang untuk kita buat. Sebab kalau kita buat secara potongan bulanan, sama ada RM1,000 atau 1,000 unit tu, dia akan menjadi satu batu penghalang pula. Mungkin dia kata
alamak 1,000 sebulan ni macam banyak pula kan. So insya-Allah kita akan consider jugalah pada masa hadapan. Okey. Senambungan daripada projek tadi Cik Yus. Dan apakah bentuk projek atau portfolio yang dicadangkan seperti equity, bond atau property atau perniagaan agaknya Cik Yus? Bentuk Okey. projek tersebut, silakan. Menarik juga ni sebab apa? Kita pakai dana kita sedia ada buat masa ni. Maksudnya fund-fund kita ialah fund sedia ada ASB, SB2, yang itu memang kita gunakan yang sedia ada lah. Kita tidak ada orang kata tu menggunakan dana ataupun membuat dana baru untuk wakaf. Kita menggunakan memang ASB. Maksudnya dividen daripada dana kita, contohnya dividen daripada SB itu akan digunakan untuk projek. Dan projek itu, projek mana? Itu yang saya kata projek itu terbahagi kepada 4 tadi, sama ada kesihatan, pendidikan, komuniti, kemanusiaan. Jadi kita tidak menggunakan duit tu, fund tu untuk kita invest contohnya kepada market ke apa, tak. Kita memang terus kepada projek yang kita akan identify itulah. Okey, itu dia jawapan daripada Cik Yus hasil daripada Nur Azam Harun rakan kita ya, yang daripada panelis. Alright, daripada Zoom. Saya tinggal lagi 2 soalan tapi saya nak tanya satu soalan lagi Cik Yus. Selain pendengar kita ataupun audience kena pergi ke cawangan SMB, adakah ejen SMB seperti Maybank boleh melaksanakan perkhidmatan wakaf ini? Silakan Cik Yus. Boleh. Maksudnya buat masa sekarang ni memang kita belum lagi lah dengan ejen-ejen kita. Macam tadi soalan pop quiz tu pun siapa yang jawab ejen memang salah lah kan. Sebabnya kita punya cadangan insya-Allah pada tahun hadapan kita akan bermula perkhidmatan ni dengan pihak ejen. Sebabnya kita perlu juga pengesahan persetujuan daripada pihak ejen. Kita kena cantikkan sistem kita. Biarlah kita berjalan dulu secara dalaman kita melalui SMB dulu di pejabat cawangan dan juga di aplikasi apps dan juga portal. InsyaAllah pada tahun hadapan kita akan bermula dengan ejen. InsyaAllah. InsyaAllah. Okey, saya bagi satu soalan daripada No. Puan ni mungkin Puan No ni, dia kata. Last question lah, Cik Yus kata. Kalau contohnya, dia cerita, kalau contohnya ASB yang maksimum 200k. Kalau diwakafkan 200k, bermaksud kita sudah tidak boleh beli lagi untuk ASB tambahan lah kan? Ke kena beli unit lain pula? Itulah dia. Itu pun memang soalan yang menarik jugalah. Sebab bila saya tadi bagi simulasi, saya rasa tak semua orang akan faham apa yang saya cakap. Jadi maksudnya inilah dia penjelasan atau pertanyaan daripada Puan Noh ataupun Cik Noh ni sendirilah. Betul. Maksudnya kalau SB kita dah memang maksimum. Maksimum 200,000. Maksudnya sekarang ni kalau dia tu 200,000, dia dah tak boleh nak apa ni orang kata tu, nak buat pelaburan baru. Sebabnya dah kosong. Dia dah tak layak lagi. Sebab unit boleh beli dia, UBB dia dah menjadi kosong. Tapi katalah dia wakafkan semua sekali 200,000. Pada masa sekarang memang tidak boleh lagi ditambah. Maksudnya untuk SB 200,000 dia keluarkan tidak boleh ditambah. Sebabnya maksudnya kita juga tertakluk daripada kelulusan pihak autoriti yang terlibat untuk penambahan dana SB dan SB2 ni. Jadi insya-Allah mungkin jika ada peluang pada masa akan datang, kita akan approach lagi badan-badan ni untuk kita orang kata tu, kita mohonlah supaya 200,000 ni bila dikeluarkan menjadi wakaf akan boleh ditambah lagi. Jadi buat masa sekarang ni memang betul Puan Noh punya soalan ni kosong dan dia kena beli unit lain. Unit lain masih banyak lagi, insya-Allah kita boleh beli dan juga kita boleh wakafkan. InsyaAllah. Itulah itu jawapan-jawapan yang diberikan oleh Cik Yus. Masih lagi kita bukakan dan kalau ada soalan silakan menghantar melalui chat. Dan kita kembali kepada Cik Yus, mungkin ada kata-kata terakhir nasihat Cik Yus yang berkaitan dengan perkhidmatan terbaru kita, wakaf ASMB. Silakan Cik Yus. Okey, terima kasih Cik Zaki. Saya nak ambil kesempatan ini jugalah untuk mengucapkan terima kasih kepada pihak ASMB. ASMB ni basically kita punya ibu jugalah sebab kita ni 100% owned by SMB Wakalah Sdn Bhd. Jadi sempena hari Jumaat, hari ini pun hari Jumaat, hari yang berkat, saya telah memberi peluang kepada semua peserta untuk mendapat sedikit penjelasan berkenaan dengan wakaf SMB. Saya harap dengan penjelasan ini
jelas kepada pihak semua untuk paling kurang pun mengenali apa itu wakaf SNB. Itu amat penting. Apabila kita tahu prinsip dia apa di sebaliknya, jadi senang untuk kita membuat keputusan. Rakan sekerja kami di SNB Wakalah, kami tak ramai pun rakan sekerja atau kaki tangan, tapi insya-Allah kami boleh memberi bantuan kepada semua untuk mendapatkan penjelasan lanjut berkenaan dengan wakaf anda di SNB Wakalah ni lah. Okey. Jadi mungkin pada hari ini saya nak quote daripada riwayat Muslim lah. Apabila mati anak Adam, maka terputus segala amalannya kecuali 3 perkara. Yang pertama, sedekah jariah, iaitu harta yang diwakafkan. Kedua, ilmu yang dimanfaatkan. Dan yang ketiga, anak soleh yang mendoakan. Semoga harta yang diwakafkan menjadi salah satu sumbangan kebajikan kita sepanjang hidup dan berterusan selamanya. Itulah lagi, sama-samalah kita berwakaf di wakaf SNB. Alright, terima kasih Cik Yus di atas perkongsian kita pada pagi ini. Cukup tajuk-tajuk yang cukup menarik di pagi yang berkah ini. Dan selagi bagi pihak SNB merakamkan terima kasih kepada seluruh para pendengar kita yang berada, yang masih lagi setia bersama dengan sembang-sembang SNB. Dan akhir kata, kami pihak SNB mohon maaf di atas segala kekurangan yang berlaku sepanjang ini program menjalankan. Dan untuk kita jumpa di lain waktu, jaga diri kita dan kita pun dah bolehlah tadi dah balik kampung, boleh jumpa saudara, tapi mohon jaga dan kita harapkan anda sentiasa sihat di sana dan anda terus berwakaf bersama dengan SNB. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Cik Zaki. Jumpa lagi. Jumpa lagi, Terima kasih.